Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda masih lagi bersama kami dalam program Bioskop Bernama bersama saya Ana Zulkifli. Teruskan kesetiaan anda sehingga ke akhir siaran. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan atau maklum balas, anda boleh lontarkan kepada kami di email bioskopbernama@gmail.com. Episod minggu ini, Bioskop Bernama memaparkan edisi khas kehebatan, kecekalan dan keunikan orang kurang upaya atau OKU dalam menghasilkan produk berinovasi. Dua sahabat OKU membuktikan kecacatan bukan penghalang untuk mereka berbakti kepada golongan seperti itu dengan mencipta alat Hand Drive Controller atau HDC untuk membantu OKU memandu kereta. Ikuti paparan visual yang kami sediakan ini. Nama saya Muhammad Afiq bin Barni. Nama saya Hairul Anwar bin Abu Bakar. Kami merupakan pemilik Double A Project Enterprise. Double A Project adalah satu perniagaan lebih kepada peralatan untuk OKU membawa kenderaan. Seperti dahulu kita normal boleh bawa kenderaan menggunakan kaki, tapi apabila sudah terjadinya kemalangan kaki bakar lumpuh, kita tak boleh membawa kenderaan menggunakan kaki, kita ubah suai menggunakan tangan, iaitu dipanggil HDC. Singkatan daripada HDC itu Hand Drive Control, di mana syarikat kami merupakan syarikat yang mengubah suaian kenderaan untuk golongan kayu untuk memandu kembali. Step pertama yang kami buat adalah kami mula-mula bincang dan mencari konsep. Iaitu konsepnya kita tengok bagaimana untuk mengawal dengan cara yang mudah, dengan kualiti yang bagus. Dan dari situ saya juga selamat. Dari situ saya buat sketching beberapa dan mengeluarkan dan membuat satu drawing dan kami bincang bersama-sama. Daripada situ bila dah bincang, kami dapatkan cuba mencari bahan seperti bahan besi lah, stainless steel, dan daripada situ bila sudah dapatkan bahannya, kami pun buat ukuran yang mengikut spesifikasi kenderaan bagi setiap kereta di Indonesia ini. Bila sudah dapat ukuran, kita akan cuba di kereta kenderaan, pasang step by step daripada tapak pergi ke pedal, minyak, brake. Bila sudah pasang semuanya, kita akan test. Dia ada cara dia, pemasangan dia. Bukan pasang saja. Setiap kereta ada berlainan, dia punya setting dia. Kadang ikut customer juga. Sebab pemasangan, customer ada yang tak nak terlampau laju kereta dia. Ada had-had dia takut nak laju. Sebab tak biasa, so kita boleh setting dia untuk 80 km per jam. Dia ada setting dia. So ikut pada permintaan customer. Ataupun ada jenis customer, tak apa, bagi habis je. Saya jenis suka bawa memandu laju. Tapi kadang kita pun ikut pada permintaan laporan doktor itu sendiri. Saya Muhammad Afiq bin Barni. Saya Hairul Anwar bin Abu Bakar. Kami peserta RISE. Terima kasih Yayasan Maybank. Keunikan dan kecekapan yang dimiliki oleh orang kurang upaya atau OKU buta menggunakan pendengarannya untuk membaiki enjin motosikal membuktikan beliau setanding dengan mekanik yang lain. Kelebihan ini yang dimiliki oleh Azhar Ibrahim mendorong beliau berdikari untuk membuka bengkel motosikalnya sendiri di kampung halaman. Ikuti paparannya. 6 tahun. Yang di bawah umur saja 5 tahun. Belajar tak ada dekat mana, dekat sini juga. Tapi daripada kawan lah. Kawan tu dia memang main motor lah, tapi dia bukan orang kata buka bengkel, dia kerja tapi ada masa dia buka. Jadi yang start saya belajar ni bila bapa saudara nak hantar motor, dia melalui saya. Lepas tu kawan ni kabur, dia kerja. Kamu tolong buka je. Buka, lepas tu kamu cuci,
Tak nak pasang, panggil aku. Aku ajar. Jadi start itulah. Bermulanya saya belajar 2 biji enjin ni. Ini je, 2 biji sahaja. Overhaul. Selepas 2 biji overhaul, lepas itu saya melangkah ke depan sendiri. Masa tu nak kata tahun tak ada, sebab orang tu bukan selalu pada masa itu. Yalah, selepas katakan dalam sebulan ada sebiji hantar. Awak buka panggil kawan, ajar. Yang kedua hantar lagi sebiji, kopi tu juga. Lepas tu yang seterusnya sendirilah. Sampai kawan berkata, aku dah tak boleh cari makan lah. Tapi gurau lah dia. Pembantu untuk nak bawa pergi beli barang ada. Tapi kalau kata nak tolong buat-buat tu tak adalah, sebab saya lebih suka bersendirian. Sebab kalau orang buka orang, kita pasang kan, beli benda tu tak cukup, kita mula nak marah. Bagi saya mencabar tu rasanya tak adalah. Tapi cumanya kalau barang tak cukup tu, itu jadi rasa susah sikit. Contohnya orang kata kalau skru ini leh je tripnya, kerana satu ni kita dah nak buka balik, dah nak kena kipu pasal barang tak ada. Satu skru saja. Masalah besar sebenarnya tak ada. Cumanya masalah dia kalau berlaku, orang kata bila kita hidup ke enjin, masalah dia semput lah, di situ kita kena mencari sama ada api ke, kereta tak ngam ke. Lain-lain masalah setakat ini alhamdulillah lah tak ada. Pendengaran kalau orang kata contohnya enjin tu datang masih boleh hidup, kita boleh dengar lah apa yang ini. Contohnya masalahnya rantai kecil dah kendor, lepas tu piston dah bunyi contoh lah. Kita tahu lah, tapi daripada pendengaran kita, macam mana kita nak bagi tahu orang, betul tak? Hanya kita je yang boleh dengar. Kalau orang kata orang yang nampak tu mungkin dia boleh bagi tahu. Macam awak, cerita awak macam tu lah. Itu sudah tentu bahasa ibu kita. Sebab selama hari ni pun masa saya kecil, orang suruh mak saya bagi saya pakai tongkat putih. Tapi mak saya tak nak. Biar dia berjalan sendiri. Kena pakai tongkat putih, biar dia nanti kalau ada orang kata aku apa kira dia tahu. Mak saya tak nak. Mak saya anggap saya ni seperti orang biasa, seperti anak-anak yang lain. Tak pernah pun dia orang kata merasakan ini anak yang tak sempurna, tak ada. Sebab saya makan pakaian apa semua saya sendiri. Saya tak ada orang kata minta tolong mak saya, tak ada. Cita-cita saya daripada dulu nak kaya, tidak. Memang niat tu kalau nak kaya tu tak ada lah. Cuma orang kata sekadar cukup saya lepas makan, minum, pakaian apa semua, itu pun dah bersyukur dah. Tapi kalau Allah tu nak bagi sekelebuk kaya, itu syukur alhamdulillah, kita terima. Tapi itulah cerita tadi, janji kehidupan harian saya sampai saya mati, orang kata tak ada menyusahkan orang. Itu saja. Sudah tentu ada. Tengok aja di situ bantuan daripada Malaysia Automotif. Saya pun syukur juga selama hari ini tanpa bantuan kita menggunakan spana yang karat-karat. Yang buruk-buruk kadang-kadang kita nak buka skru pun menggunakan pahat. Sekarang syukur alhamdulillah lah. Kita nak buat kerja senang. Tidak menghiraukan kesakitan dan kekurangan yang dihadapi, seorang orang kurang upaya OKU, Nur Azlina Zakaria, 37 tahun, sanggup menjaga insan-insan senasib yang lumpuh akibat kecederaan saraf tunjang supaya kehidupan mereka terurus dan tidak diabaikan kaum keluarga dan masyarakat. Nama saya Nur Azlina Zakaria, saya adalah pengetua Rumah Harapan Nur Afiah. Ramai orang ingin tahu kenapa saya memilih bidang ini untuk meneruskan kehidupan.
benda ini dilengkapkan dan diperkuatkan apabila saya berkahwin dengan suami saya yang saya terima ketika itu yang sedang terlantar. Saya membantu suami saya bangkit daripada A sampai sekarang, dan saya rasa setelah saya bantu suami saya bangkit, saya bantu membuat pemulihan, dan seterusnya saya melihat sahabat-sahabat lain yang memerlukan bantuan yang tidak mempunyai penjaga ataupun penjaga kurang berkemampuan, dan selepas itulah timbulnya idea saya untuk meneruskan Rumah Harapan Nur Afiah. Why? Kenapa saya rasa inilah cita-cita yang saya harus laksanakan adalah kerana dahulunya saya hadapi keadaan kesakitan, lumpuh dan kekurangan ini sendirian. Ini multi-gym. Maknanya kita boleh guna untuk diorang main tarik, untuk semuanya kebanyakan untuk kekuatan tangan. Ini semua barang-barang terpakailah kita orang guna, dan alhamdulillah dia boleh jadikan satu alat senaman yang cukup praktikal untuk mereka. Konsep Rumah Harapan Nur Afiah adalah konsep bimbingan rakan senasib untuk pesakit kecederaan saraf tunjang, terutamanya pesakit tetraplegia, iaitu lumpuh daripada bahagian atas hingga ke bawah. Khidmatan di Rumah Harapan Nur Afiah seperti penjagaan pesakit, kita menjaga pesakit daripada segi kesihatan mereka, kebersihan mereka, dan juga kita bantu mereka untuk mereka melakukan aktiviti penjagaan diri, iaitu kita ajar macam mana cara nak mandi, macam mana cara nak makan, macam mana cara nak basuh pinggan. Macam itulah permulaannya, macam mana nak orang kemaskan bilik tidur, macam mana mereka nak uruskan diri mereka sendiri. Itu yang pertama adalah segi penjagaan mereka, penjagaan diri mereka, kebersihan. Dan kedua, kita beri perkhidmatan fizioterapi, iaitu kita ada fizio dan OT. Kita akan ajar mereka untuk bangkit balik, untuk mereka mampu kekuatan tangan. Yang paling penting, kita kuatkan tangan mereka dan juga pinggang mereka untuk mereka mampu membuat aktiviti tersebut, kan? Dan ketiga, kita juga memberi sokongan daripada segi moral dan agama. Di sini kami menekankan aspek agama. Kita cuba bantu terapkan nilai agama dalam diri mereka, dan di sini kita memberi sokongan seperti bantu mereka untuk bangkit balik lah. Di sini bukan saja kita ada aktiviti luar. Sebenarnya aktiviti luar itulah yang memberi mereka keseronokan, keyakinan diri. Apabila kita bawa mereka outing, kita bawa mereka tempat yang mereka tak pernah rasa, itu perkhidmatan yang kami rasa yang mereka boleh bangkit. Bangkit bersama kami, dan mereka rasa mereka dihargai. Diharapkan anda semua terhibur dengan perkongsian maklumat kami itu tadi. Program Bioskop Bernama telah sampai ke penghujung rancangan. Dan sekiranya anda punya sebarang cadangan, respons atau maklum balas, anda boleh hantarkan email kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Semoga paparan kami pada minggu ini dapat memberi idea, inspirasi dan rujukan buat anda. Saya Ana Zulkifli, signing out.